Matematik KSSR tahun 6, Unit 1, Nombor dan Operasi, Standard Kandungan 1.3, nombor hingga 7 digit, Standard Pembelajaran 1.33, menukar nombor dalam perpuluhan dan pecahan juta kepada nombor bulat dan sebaliknya. Ini merupakan rakaman video Google Meet untuk kelas PDPR bilangan 2/2021 bagi Matematik tahun 6 SK Taman Rasa Jaya. Okey. Matematik KSSR tahun 6, Unit 1, Nombor dan Operasi, Standard Kandungan 1.3, nombor hingga 7 digit. Okay, minggu lepas kita dah belajar 1.2, nombor perdana. Okey, dan standard pembelajaran minggu lepas kita juga dah sentuh 1.3 sehingga 1.32. Okay, jadi minggu ni kita teruskan dengan 1.33. Apa itu 1.33? Itu ialah standard pembelajaran untuk minggu ini. Di mana pada akhir sesi pembelajaran ini diharapkan murid boleh menukar nombor dalam perpuluhan dan pecahan juta kepada nombor bulat dan sebaliknya. Minggu lepas kita dah belajar cara nak sebut nombor dalam bentuk perpuluhan juta, pecahan juta. Kita dah kenal dengan perpuluhan juta dan pecahan juta. Jadi minggu ni kamu kena tahu bagaimana cara nak tukar nombor dalam perpuluhan juta dan pecahan juta tersebut kepada nombor bulat dan sebaliknya. Dan minggu ni cikgu fokus pada pertukaran daripada nombor perpuluhan juta dan pecahan juta kepada nombor bulat terlebih dahulu ya. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok pada yang pertama, tukar nombor perpuluhan juta kepada nombor bulat, kaedah 1. Bagi murid-murid yang tak mengikuti kelas cikgu pada minggu lepas, nanti boleh rujuk pada Google Classroom masing-masing. Cikgu ada rekod sesi PDPR minggu lepas dan telah di-share dalam grup kelas 6 cerdas. Nanti cikgu akan sharekan juga di kelas 6 bijak dan 6 arif untuk kamu saksikan, untuk kamu tonton dan cuba belajar ya. Okey. Okey, sekarang kita lihat bagaimanakah caranya nak tukar nombor perpuluhan juta kepada nombor bulat. Perpuluhan juta. Contoh pertama. Okey, apa maksud nombor perpuluhan juta? Okey, ini adalah bentuk nombor perpuluhan juta. Dia ada perpuluhan dan dia ada perkataan juta. Cara sebut dia 0.109 juta. Selepas titik perpuluhan kita sebut satu digit tersebut, bukan 109 juta. Kita sebut 0.109 juta. Semua ni cikgu dah terangkan pada slide, pada video yang sebelum ini. Jadi sila rujuk video yang pertama saya, siapa yang masih tak faham. Okey, sekarang cara nak selesaikan dia. Kita tukarkan nombor pecahan juta, perpuluhan juta ini kepada nombor bulat. Kita keluarkan nombor yang ada pada sebutan juta tersebut, 0.109. Okey, ini cara pertama Ada pelbagai cara. Matematik ni unik. Kita boleh guna pelbagai cara untuk menyelesaikan masalahnya. Yang ni antara cara-cara yang cikgu suka dan cikgu suka nak ajar pada murid-murid cikgu, terutama daripada kelas cerdas sebab cikgu selalu pegang kelas cerdas, kelas bijak dan mereka boleh faham dengan apa yang cikgu kaedah yang pertama ni selalunya Tapi kalau murid-murid kelas 6 arif rasa dah terror, dah pro, tak nak guna cara ni, boleh guna cara yang kamu sedia faham, sedia maklum sebelum ni Okey, sekarang kita sambung 0.109, kita dah keluarkan nombor tersebut, perpuluhan tersebut, kemudian kita darabkan dengan 1 juta. Okey, lepas tu ini cara satu kita kotakkan dulu nombor sebelum titik perpuluhan iaitu sifar dan darab, kita letak operasi darab 1. Yang 1 tu daripada juta. Okey, di sini murid-murid boleh lihat juta ada 6 sifar. Kamu kena tahu 1 juta terdiri pada 6 sifar. Okey, sekarang yang kita lihat bahagian selepas titik perpuluhan ialah 1.9 kan. Okey, kita tambahkan sifar. Mana yang kosong, mana yang lompong tu kita tambahkan dengan sifar. Samakan dia 6 digit. Bila dah cukup 6 digit, kita potong ataupun kita mansuhkan, kita hapuskan titik perpuluhan. Maksudnya sekarang dia telah menjadi nombor bulat. Tapi belum selesai lagi sebab di depan ni, dalam kotak kuning ni, ada sifar dan 1. Kita kena darabkan. Sifar darab 1 sama dengan sifar. Ni cikgu nak ingatkan sekali lagi. Semua angka, semua digit jika didarabkan dengan sifar akan menjadi sifar. Contoh 58 darab sifar akan jadi sifar. 187 darab sifar akan jadi sifar.
sejuta darab sifar pun akan menjadi sifar. Ini perkara asas, basic yang kamu perlu ingat, yang perlu kamu tahu. Okay, selepas tu, titik perpuluhan dah tak ada, kita lihat yang tadi yang kita tambah sifar tu, kita bawa tulis ke bawah saja, tarik ke bawah. 1 sifar 9 sifar sifar sifar. Okay, ini jawapan dia. Ini adalah nombor bulat yang terhasil daripada cara 1, kaedah 1. Bermaksud, jika dikehendaki menukar nombor perpuluhan juta kepada nombor bulat, sifar perpuluhan 1 sifar 9 juta menggunakan cara ini, kita akan dapat jawapan sama dengan 109,000. Okey, 109,000. Cara sebut nombor pun cikgu dah ajar dalam video yang pertama sebelum ni. Jadi sila ke Google Classroom masing-masing dan tonton video yang pertama siapa yang masih confused ya. Okey. Sekarang kita lihat pada contoh seterusnya untuk tukar nombor perpuluhan juta kepada nombor bulat perpuluhan juta ya. Contoh kedua. Okey, ni ialah nombor perpuluhan juta. Ada nombor perpuluhan, ada perpuluhan dan ada juga perkataan juta. Okey. Tak nak dalam bentuk ni, soalan tak nak dalam bentuk ni, dia nak dalam bentuk nombor bulat, dalam bentuk angka sahaja. Tak nak ada titik perpuluhan, tak nak ada pecahan, dia cuma nak dalam bentuk nombor bulat, dalam bentuk angka. Okey, jadi caranya tadi, seperti tadi, cikgu tunjukkan contoh yang kedua. Okey, kita keluarkan angka perpuluhan tersebut, 5.16, kita darabkan dengan 1 juta. Okey. Lepas tu kita kotakkan dulu. Dalam buku tulis kamu nanti kamu boleh bulatkan dulu ke kotakkan ikut mana yang kamu suka. Ya. Okey, lepas tu kita lihat lepas titik perpuluhan 16 ada lompong di sana. Kita tulis, kita letakkan sifar. Samakan dia dengan bilangan digit sifar yang ada iaitu 1 juta ada 6 sifar. Jadi kita masukkan yang selebihnya dengan sifar. Okey, ini yang ke-6 ya. Okey, jadi dah cukup. Maksudnya dah cukup 6 digit, kita potong, kita buang, kita masukkan, kita hapuskan titik perpuluhan dan dia menjadi nombor bulat. Tapi belum selesai sebab kita ada kotak kuning. Ingat kotak kuning. Kita cuma darabkan kotak kuning. Yang belakang tu kita tak, sebab ini kaedah ya. Ini kaedah cara untuk dapatkan jawapan ya. Okey, jadi kita selesaikan pula dengan kotak kuning sekarang. 5 darab 1, bukan 5 darab 1 juta ya, sebab cikgu dah kata kita selesaikan yang kotak kuning sebab ini cara tips mudah untuk kamu kuasai soalan-soalan bentuk ni ya. Okey, 5 darab 1 ialah 5. Bagus, ada yang jawab bagus ya. 5 darab 1 ialah 5. Okey, titik perpuluhan dah mati tadi ya, dah terhapus. Jadi kita salin bawa turun ke bawah nombor seterusnya. Okey. Jadi jawapan dia 5.16 juta sama dengan 5.160.000 ya. Okey, kita tengok contoh ketiga, contoh seterusnya. Okay, sama juga tukar nombor perpuluhan juta kepada nombor bulat. Kamu kena fokus pada kemahiran ini sebab soalan ni memang ada dalam peperiksaan UPSR. Ya, memang keluar dalam bentuk kertas 1 atau kertas 2 pun ada. Jadi kena betul-betul kuasai. Sebab tu cikgu fikirkan cara-cara nak bantu murid-murid jawab ya. Keluarkan kaedah-kaedah yang sesuai untuk kamu ya. Okey, contoh ketiga, kita diberi nombor perpuluhan juta 9.07 juta dalam bentuk sebutan ya, ada nombor perpuluhan, ada perkataan juta. Kita tak nak ni sebab soalan nak jawapan nak dalam bentuk nombor bulat, dalam bentuk angka sahaja. Jadi langkah dia, kita keluarkan nombor perpuluhan tersebut dan kita darabkan dengan 1 juta. Tapi cara yang cikgu gunakan ialah bentuk ni kita kotakkan atau kita bulatkan nombor sebelum titik perpuluhan dan 1 dan kita tambahkan operasi darab. Okey, lepas tu kita tengok bahagian sebelah kanan selepas titik perpuluhan sifar 7. Okey, kita samakan bilangan digit dia dengan yang bawah 1 juta. Yang belum ada digit kita tambahkan sifar. Sifar, 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 sifar. Okey, dah tak ada sifar, kita bermaksud ia telah menjadi nombor bulat dan titik perpuluhan itu terhapus. Dah tak ada. Okey, sekarang kita teruskan, kita darabkan. Ingat, darabkan hanya kotak yang kita buat tadi masa awal-awal. Iaitu 9 darab 1, 9. Titik perpuluhan dah terhapus. Jadi yang lain tu kita bawa turun ke bawah. Okey, jawapan untuk nombor perpuluhan juta ini ialah sama dengan 9 juta 70
Cikgu harap murid-murid faham ya. Sebab nanti kamu buat latihan nanti kamu akan faham. Okey, itu cara yang pertama. Ini cara kedua. Ini cara biasa. Ini selalunya murid-murid kelas guna cara ni. Ya. Okey, tukar nombor perpuluhan kepada perpuluhan juta kepada nombor bulat. Okey, ini kaedah kedua, kaedah yang biasa yang digunakan oleh murid-murid. Ya. Okey, contoh satu, cikgu guna soalan-soalan yang sama, cuma kaedah berlainan. Okey, tukarkan sifar perpuluhan 1 sifar 9 juta kepada nombor bulat. Okey, jadi kita darabkan terus dengan 1 juta. 1 juta. Darab 1 juta bermaksud kita gerakkan titik perpuluhan Okey, ingat tak ni? Titik perpuluhan ada di sana dan 1 juta ada berapa sifar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita akan gerakkan 6 daripada titik. Titik ni kita akan gerak. Cikgu kalau pakai alat ni belum mahir, dia cikgu tunjukkan dengan komputer cikgu Okey, jadi kita bawa turun nombor tersebut dan kita gerakkan, kita lompat 6 tempat ke kanan. Sebab apa 6 tempat? Sebab ada 6 sifar. Darab dengan 1 juta, 1 juta ada 6 sifar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, mana yang kosong yang lompong tu kita tambahkan sifar. Okey, sekarang titik perpuluhan di mana? Titik perpuluhan sekarang dah berada pada titik pada anak panah yang akhir pada anak panah yang akhir di sini Okey. Jadi jawapannya adalah 109 juta. 109,000. Okey, sama dengan 109,000. Sama juga dengan jawapan yang tadi jawapan yang kaedah 1 tadi. Nanti kamu boleh tengok balik Okey. Ya. Dia memang kena darab dengan 1 juta. Ya. Guna darab 1 juta. Ni kaedah kedua Okey, sekarang kita tengok nombor contoh kedua seterusnya. Kalau mute dulu. Okey, contoh kedua. Okey, 5.16 juta. Jadi kita keluarkan nombor perpuluhan tersebut. 5.16 darabkan dengan 1 juta. Tolong fokus dulu. Tadi cikgu dah cakap. Bila cikgu cakap, tolong fokus, dengar dulu arahan-arahan tu cikgu akan beri selepas ini. Sebab kita akan rakam video ni tolong fokus. Cikgu kata apa-apa soalan kemudian. Tolong Okey, 5.16 darab 1 juta. Okay, sama dengan kita gerakkan titik perpuluhan macam tadi. 1 juta ada 6 digit. Jadi kita gerakkan 6 titik perpuluhan tu 6 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana yang lompong, yang kosong kita tambahkan sifar. Okey, jadi jawapan dia ialah 5 tu buat turun ke bawah. Jangan lupa yang 5 juta tu. Okey, jadi jawapan dia adalah sama dengan 5.160.000. Okey Okey, contoh ketiga. Cuba kamu sebut ramai-ramai pun tak apa, bising pun tak apa. Saya nak dengar macam nak sebut ni. Boleh on mic? Perpuluhan 9 juta. 9.7 juta. Okey, 9.07 juta. Okey, sekarang kita nak buat apa? Kita nak guna tulis pada kedua, kita nak selesaikan pada nombor bulat, kita tukarkan perkataan juta tu pada 1 juta. Sebab tu kita darabkan dengan 1 juta. 9.07 darab 1 juta. Kita gunakan kaedah gerakkan titik perpuluhan. Kalau darab, kita gerakkan titik ke sebelah kanan. Berapa tempat tengok? 1 juta ada berapa sifar? Ada berapa sifar? 6. Kena ingat ada 6 tempat. Ada 6 tempat kamu perlu lompat ke sebelah kanan ke kiri? Kanan. Ke kanan. Jadi kita lompat, kita mula gerakkan titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana yang kosong nak buat apa? Tambah sifar. Okey, tambahkan sifar. Letak sifar. Okey, bila dah letak sifar tu semua, titik perpuluhan sekarang dah ada di hujung sekali Jadi titik perpuluhan di sebelah 9 tu dah terhapus. Dia berada di hujung sekali. Jadi jawapan dia ialah 9 juta. Macam mana sebut ni? Okey, bagus. Sebut sekali lagi.
9.070.000. Sama dengan 9.070.000. Okey, itu ada dua cara. Nanti kamu boleh tengok balik video yang cikgu akan share dalam grup Google Classroom masing-masing cuba fahamkan sebab kita nak kejar masa. Sebab selepas ni cikgu kelas tahun 4 pula dan kamu pun nak jimat data sebab cikgu tahu ada beberapa family yang perlu jimat data jadi cikgu kena teruskan cepat Okey, kita teruskan dengan standard pembelajaran seterusnya iaitu tukar pecahan juta kepada nombor bulat. Macam mana? Tadi perpuluhan juta, sekarang bentuk pecahan juta pula. Dia tak nak pecahan juta tapi dia nak dalam bentuk angka, semua angka. Tak nak ada sebutan juta. Okey, jadi kita tengok. Cikgu selalu sangkut. Okey. Contoh 1, 3/4 juta. Okey. Kita keluarkan 3/4 juta. Juta tu kita tukar kepada 1 juta bentuk angka dia kita darab. Okey, ni siapa yang mahir murid-murid kelas yang murid-murid yang dah mahir boleh terus buat pemansuhan. Tapi sekarang cikgu tunjukkan step by step untuk murid-murid kelas cikgu. Okey, kita boleh darabkan 3 darab 1 juta sama dengan 3 juta per 4. 3 juta per 4 membuat maksud 3 juta bahagi 4. Bagi yang tak tahu mansur. Jadi yang tahu mansur diam, jangan banyak cakap. Sebab kita tak boleh belagak dengan ilmu yang kita tahu sikit. Kita jangan belagak dengan kawan-kawan yang lain, tak baik. Nanti ilmu tu ditarik Allah. Jadi tolong fokus. Okey, jadi 3 juta bahagi 4. Per 4 memasuk bahagi 4. Siapa yang tak tahu mansur tak apa, jangan risau. Kamu ambil kertas conteng, buat bentuk lazim. 3 juta tu bahagikan dengan 4. Buat di kertas conteng. Nanti akan dapat jawapan yang sama juga. 750,000. Okey. Dan contoh seterusnya untuk menukarkan pecahan juta kepada nombor bulat ialah ni 1/2 juta. Dia melibatkan nombor bercampur. Nombor bercampur bermaksud ada nombor bulat dan pecahan. Okey. Sekarang jawapan nak dalam bentuk angka, semua angka. Tak nak ada perkataan juta, tak nak ada pecahan tu. Jadi kita darabkan dengan 1 juta. Juta tu kita tukar pada 1 juta bentuk angka darab. Okey, nombor bercampur kita tukarkan kepada pecahan tak wajar. Cikgu harap masih ingat macam nak tukar pada pecahan tak wajar. Ni basic Okey, 3/2 darab 1 juta. Yang pandai mansur boleh mansurkan. Yang tak pandai kita boleh buat cara panjang. 3 darab 1 juta bahagi dengan 2. Okey, jawapan dia ialah 1.500.000. Okey Okey, contoh yang ketiga. 3/25 juta. Okey, 3/25 juta. Sama juga kita tukarkan perkataan juta kepada 1 juta dalam bentuk angka dan kita tambahkan darab. Kemudian nombor bercampur tersebut kita tukarkan pada pecahan tak wajar. 3 darab 5, 15. 15 tambah 2, 17. Jadi 17/5 darab dengan 1 juta. Yang tahu mansur, mansurkan. Tak ada masalah. Bagi bagus, digalakkan. Yang tak tahu mansur, jangan sedih, jangan risau. Boleh buat cara panjang. Tak salah, cuma membazir masa. Jadi kena praktis juga pemansuhan nanti Okey. Jadi dia akan jadi, ini cikgu dah cuba masukkan 17 darab 200,000. Jawapan dia setelah diselesaikan, jawapan akhirnya kamu akan dapat, tak kira lah cara mansur ke cara bentuk panjang yang kamu buat, kamu akan dapat jawapan dia dalam 3.400.000. Okey Cikgu harap kamu faham asas ni. Kalau tak faham nanti sila tengok balik video yang direkodkan nanti. Okey, sekarang cikgu bagi latihan. Ini untuk kelas cikgu, nanti cikgu, kamu boleh tanya pada cikgu kelas kamu sama ada nak ikut ataupun tidak. Ini untuk kelas 6 cerdas Jom praktis. Okey, cikgu akan screenshot ni, masukkan dalam Google Classroom juga. Nanti kamu boleh tengok apa benda kena buat. Buku teks semalam dah dapat, kan? Okey, jadi rujuk buku teks matematik tahun 6, latih diri muka surat 14, soalan 1, A hingga F dan soalan 2. Bahagian latih diri tu jawab semua dalam buku MT1. Buku MT1 ni nanti cikgu akan kumpulkan untuk diberi penilaian, pentaksiran PBD. Okey. Mungkin cikgu Zasa ataupun cikgu Azila nak guna yang sama, nanti cikgu akan bagi peluang untuk mereka terangkan mana tahu nak guna sama ataupun guna latihan lain Okey. Dan cikgu juga nak kamu buat dalam buku aktiviti mesra digital yang kamu beli pada kedai buku. Dah beli belum?
Nak mula balik kelas. Dah. Jadi Dah. okey. Untuk hari ni Dah. muka surat 1 hingga untuk 6 cerdas terutamanya muka surat 1 hingga muka surat 4. Tolong buat tolong siapkan. Okey. Okey. Nak masuk. Okey. Okey, cikgu rasa setakat itu saja untuk kali ni Ada soalan tak? Cikgu kena buat fokus 4 dia. Okey, boleh tak? Seorang-seorang lepas tu beritahu nama kelas mana. Supaya kalau daripada kelas 6 Arif, cikgu Zila boleh jawabkan. Kalau daripada kelas 6 bijak, kalau cikgu Zasa boleh jawabkan. Okey. Ada soalan? Cikgu kena buat fokus 4 dia. Siapa ni? Terangkan nama dan kelas. Sebab sekarang kita gabung kelas. Muhammad Adam Wafi, Enam Arif. Enam Arif. Okey, cikgu Zila boleh jawab. Cikgu Zila ada tak? Tak ada. Okey, macam ni. Nanti kamu Cikgu Zila tu suruh anak dia jawab je lah. Okey, nanti Cikgu kamu Zila tu rujuk suruh anak dia jawab je lah. anak dia yang ni kan. Okey, nanti kamu rujuk dengan cikgu Zila sebab cikgu tak berani nak bagi arahan pada kelas-kelas lain, takut cikgu kamu marah pula kan. Jadi kamu kena tanya dengan cikgu masing-masing, guru kelas guru matematik masing-masing di grup kelas grup Telegram ke kat Google Classroom ke tanya Tapi untuk nak cerdas, cikgu nak kamu guna MT1, buku yang sama kita guna minggu lepas. Buat soalan-soalan tadi tu dan buku yang ni. Buku ni muka surat 1 hingga 4. Tengok dah habis baru masuk. Cikgu cakap masuk awal. Okey. Okey, itu. Okey, sekarang cikgu bagi peluang untuk cikgu Zasa ke, cikgu Azila ataupun cikgu Ehsan nak bercakap. Cakap ni. Okey. Dengar tak? Okay, dengar tak cikgu Zasa tengah cakap tu? Yang lain dengar Selamat sejahtera. Bagi kelas 6 bijak ya. Siapa kelas 6 bijak? Cikgu rasa ada 5 orang kot. Cikgu nak buat latihan sama juga dengan kelas 6 cerdas. Dalam buku matematik 1 dan dalam buku kerja. Cuma tambah 1 saja dalam buku teks ya. Untuk nombor perdana, cikgu rasa kamu tak buat lagi latihan. Untuk buku teks muka surat 8 ya, tolong tanda ya. Muka surat 8. Nanti kiri tu nombor 1, 2 sahaja buat. Boleh tak? Kelas tidak? Boleh tak? Kelas bijak siapa kat sini? Saya. Okey. Boleh buat tak? Boleh cikgu. Cerdas? Boleh tak? Boleh. Cuma tambah. Okey, cuma tambah nombor perdana saja ya, muka surat 8 dalam buku teks. Lagi dalam penangan. It's a different class. Tanda dalam matematik 1 ya. Teacher asked the student. Kat sini naikkan. Nombor 1 dan nombor 2 sahaja. Boleh faham? Boleh. Okey. Berapa orang ada kelas 6 bijak? Nampak kat sini ni 3. 3, 4. Siapa lagi sebab cikgu tak kenal ni? Cuma cikgu kenal Indra. Saya cikgu. Siapa? Saya kelas bijak. Okey, siapa nama? Nurul. Saya bijak cikgu. Okey. Kelas bijak. Saya kelas bijak. Kelas bijak cikgu. Nanti kamu buat latihan tu ya. Okey. Selamat belajar, selamat buat latihan cikgu ya. Buku apa cikgu? Matematik 1 dan buku kerja matematik. Buku kerja tu sama dengan kelas 6 cerdas ya. Yang beli dekat kedai buku tu. Okey, boleh? Boleh.
Okey Wafi, Cikgu Zila tak ada ke? Okey, tak apa, nanti kamu bertanya dengan Cikgu Zila di grup Telegram masing-masing, channel Telegram masing-masing Sebab cikgu tak nak paksa semua buat kerja yang sama sebab masing-masing ada kelebihan, ada yang pandai kena bagi latihan lebih. Jadi kena tanya guru masing-masing. Okey. Cikgu rasa setakat ini sahaja kelas kita pada kali ini. Semoga kamu buat apa yang disuruh dan kamu faham, dan jika tak faham nanti ulang tengok balik. Dan jika tak faham juga boleh PM cikgu-cikgu. Cikgu Yati untuk kelas 6 cerdas. Kalau kelas lain nak PM cikgu pun boleh, cikgu boleh layan. Tapi PM tak semestinya cikgu terus jawab cikgu akan ambil masa juga sebab cikgu ada banyak komitmen lain Okey, cikgu rasa setakat ni sebab cikgu perlu bersedia untuk kelas yang seterusnya. Okey, sehingga kita jumpa lagi pada minggu depan insya-Allah. Okey, selamat belajar dan selamat membuat latihan-latihan yang diberi. Okey, assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Ya. Cikgu. Sama-sama. Baik cikgu. Ya. Bye cikgu. Okay, bye. Baik, Assalamualaikum. Salam.